Minuman kesukaan Nabi di antaranya ialah air sejuk. Soalannya, dulu di mana nak boleh dapat ais? Dia dengar dalam hadis, Nabi suka minum air sejuk. Nah, lepas tu dia kata, dah kalau gitu, dulu ada ke air batu? Dulu ada ke peti sejuk? Jawabnya, air sejuk dalam hadis ni bukan air peti ais. Air sejuk ni maknanya air gini, ni sejuk lah ni. Faham? Ni sejuk lah ni. Kalau air panas, kita bubuh gula tu. Teh tarik satu, dia buat mari teh tarik. Pegang minum. Oi, warna tak panas. Tak panas tu sejuk. Betul tak? Tokeh. Pasal apa tak panas? Tak sedap minum, tak panas. Itu air sejuk namanya. Bukan air sejuknya ada air batu. Sahabat tukang paruk. Kan. Air sejuk ni air ni lah. Bila diletakkan di dalam bekas yang dibuat daripada tanah, dia akan menjadi lebih sejuk. Itu makna air sejuk. Faham? Antaranya dalam filem Ustaz mu tunggu aku datang, ada adegan berkenaan jemaah tabligh. Boleh ke kita ikut jemaah tabligh? Sebab dia ada amalan yang meragukan kerana dia baca kitab Fadail A'mal, banyak hadis dhaif. Dia kata guana ni jemaah tabligh baca kitab Fadail A'mal, ada banyak hadis dhaif. Dengar jawapan. Yang kita jawab ni bukan buah fikiran kita. Yang kita jawab ni bukan fatwa kita. Tapi dari kita jamak himpun pandangan-pandangan ulama yang begitu ramai. Dalam masalah hadis dhaif, ada 3 pendapat ulama. Satu mengatakan boleh diamalkan dan dijadikan hujah. Yang kedua, tak boleh dijadikan hujah, tak boleh diamalkan. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan hujah, tapi boleh diamalkan. Tapi jangan hadis-hadis yang direka atau hadis mungkar. Maka yang ketiga inilah pandangan jumhur ulama fiqh dan ulama hadis. Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Azkar, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis yang ramai sekali, iaitu cenderung kepada hadis dhaif boleh diamalkan, tetapi tidak boleh dibuat hujah. Hujah mana? Nak mewajibkan suatu perkara dengan hadis dhaif, tak boleh. Nak menggunakan hadis dhaif untuk jadi rukun sembahyang dan sebagainya, tak boleh. Nak menggunakan hadis dhaif untuk melaksanakan hukum hudud, tak boleh. Nak menggunakan hadis dhaif untuk mengesahkan nikah atau membatalkan nikah, tak boleh. Perkara hukum, tak boleh. Dia kata lagu mana? Dia kata yajuzul a'mal, yajuzul amalu bi hadisid dha'ifi. Nampak? Fil fadaili au fit targhibi wat tarhibi ma lam yakun mawdu'a au kama qala. Harus beramal dengan hadis yang lemah, untuk fadail, untuk cari fadilat amal, atau untuk menggemarkan seseorang kepada akhirat, atau menakutkan seseorang daripada neraka akhirat. Faham? Selama bukan hadis-hadis yang palsu. Jadi pandangan jumhur ulama, tidak salah kita baca hadis dhaif atau beramal dengan amal hadis dhaif. Umpamanya ada hadis dhaif sebut kelebihan serban, kita boleh baca dan kita boleh beramal. Faham? Itu pandangan. Jadi tak salah dah jamaah tabligh baca kitab Fadailul A'mal. Walaupun ada hadis dhaif, tetapi ramai orang tak tahu bahawasanya jumhur ulama mengharuskan beramal dengan hadis dhaif. Bila kita Google, kita internet, tak keluar yang harus, keluar yang haram dulu. Pandangan-pandangan yang bukan jumhur ulama. Faham lagi? Jadi satu-satu jemaah ni gitu. Dia ada kelebihan, dia ada kelemahan. Kita kena terima hak tu. Jangan maknanya lemah tak betul belaka. Kerana kita tak suka jemaah tu, tak betul belaka. Hak betul. Hak salah. Faham?
Apakah amalan yang Allah paling suka? Kalau saya jawab je kata tak betul, banyak hadis. Ada hadis ni Nabi kata amalan ni, ada hadis ni amalan lain pula. Yang sebenarnya banyak amalan-amalan yang Tuhan suka. Secara umumnya semua amalan kebajikan Tuhan suka. Kalau saya kata maknanya berpuasa sunat, dalam hadis lain kata buat baik pada ibu bapa. Nah, jadi banyak amalan yang Tuhan suka. Di antaranya buat baik ke ibu bapa. Nampak? Di antara. Kemudian buat baik dengan anak yatim. Anak yatim, kalau kita ambil tangan kita, kita sapu atas kepala anak yatim, Allah akan ampunkan dosa kita sebanyak mana rambut anak yatim kena di tapak tangan kita. Katakan kita sapu tu kena 5,000 orak rambut, maka 5,000 dosa hapus. Sebab tu kalau jumpa anak yatim, tak usap yang usap kepala. Pasal dalam hadis kata sapu kepala dia. Nampak? Cari yang bukan kepala botak, yang ada rambut. Faham? Kepala botak tak ada rambut, Di antara amalan yang dalam hadis lain pula sebut amalan yang sedikit tetapi berkekalan. Ada tak Nabi kata? Allah suka tak? Sikit je, 2 rakaat je tahajud malam-malam, atau witir 3 rakaat je sebelum tidur. Tahajud tak bangun, 3 rakaat sebelum tidur ada. Tak banyak, tapi setiap malam Allah sayang. Nampak? Jadi jawapannya tak perlu kita cari nak target satu-satu amalan, sekadar mana yang kita mampu buatlah. Ada orang rajin baca Quran tapi dia kurang sedekah. Ada orang kuat sedekah malah bangun malam. Ada orang suka berselawat tapi zikirnya kurang. Ada orang banyak istighfar tapi kurang menyebut la ilaha illallah. Semuanya tak rasa lebih kurang, ada pahala masing-masing sisi Allah. Kita nak buat semua sekali macam para wali tak mampu kita. Nah, Rabi'atul Adawiyah, perempuan wali Allah, sembahyang sunat 300 rakaat tahajud setiap malam. Kita laki-laki siapa 300? Siapa 300 malam-malam? 300 tahun lagi pun tak boleh buat. Faham tak? Jadi masing-masinglah. Ada orang puasa sunat, ada orang dengan bangun malam, ada orang kurang bangun malam, banyak baca Quran. Jadi masing-masinglah. Ambillah sedikit biar ada habuang kita dan hadiah kita kepada Allah. Apa hukum orang yang tak boleh baca Quran? Baca Quran ni dalam 114 surah, satu ayat, satu surah wajib. Tak boleh berdosa, iaitu Fatihah. Yang lain fardu kifayah. Jawab mudah-mudah senang, sunat kita biar pandai segala surah yang lain. Kerana hina sangat orang yang tak boleh baca Quran, walaupun dia tidak berdosa, tapi dia makhluk yang hina. Hukum bagi saya yang mencari rezeki di bank konvensional ini, sedangkan saya dah cuba untuk tidak terlibat dengan riba. Nak mula berniaga pun tak ada modal. Dia sedih dia. Jadi yang mengatakan haram itu bukan salah ulama. Sebab tu kita datang, kita lahir dalam sistem sekular, yang jauh daripada roh Islam. Jadi bila bank pun konvensional, ini semua konvensional. Bila ramai orang telah sedar, ramai orang minta balik kepada jalan yang benar. Lepas tu kita ada kaunter Islami, macam-macam Islami. Kalau sokang pun Islami, hiburan Islami, muzik Islami. Kerana Islam bukan agama menyekat, dia mengawal supaya tidak jadi tak betul. Jadi Islam ni lah adalah obat bagi segala masalah. Masalah negara, masalah rakyat, masalah apa saja, Islam lah penyelesaiannya. Baik, kita masih lagi terlibat dengan konvensional. Dalam hukum pekerjaan di tempat yang ada buat riba, 3 kali majma' seluruh ulama' dunia, ulama' bunuk dia panggil, ulama'-ulama' yang mahir dalam bab perbankan sahaja, tahun 65, tahun 85, tahun 89, lebih kurang 100 orang ulama' bunuk. Dia kata yang terlibat secara langsung dengan benda yang haram adalah haram. Yang tidak terlibat sektor lain tidak haram. Baik, dia dah terlibat dengan benda yang haram. Contohnya dia sebagai penulis riba. Dalam hadis kata la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibah wa syahidai. Jelas itu wa katibah, kerani tukang tulis. Ulama pun tak berani nak kona-kona
Tukang tulis itu haram. Nampak? Jadi dia nak kerja lain tak boleh. Betul ke dia tak boleh nak kerja lain? Baik, kalau memang dia tak boleh lagi nak kerja lain, kalau dia tidak ada pendapatan memudaratkan anak isterinya, nampak? Maka masih lagi ada ulama yang mengatakan dia dimaaf, tetapi hendaklah dia berusaha untuk keluar daripada sempadan yang tidak boleh itu kepada dibenarkan syarak. Bukan main tak boleh saja, dah tukar kereta baru pula dah. Nah, jadi mujahadah dia tak ada, cuma dia bersandar atau beralasankan saja kepada darurat sampai ke anak cucu. Nah, jadi pihak atasan masih belum bergerak untuk lebih membaiki keadaan yang belum islami. Kita baikilah diri kita. Nah, sebab bila kita mati seorang saja, bukan satu bank akan disoal. Office boss suku, director suku, CEO suku, ahli lembaga pengarah soalan lain. Jadi kita kena fikir gak benda-benda lagu tu. Kerja-kerja juga. Dalam bab harta pusaka sahkah kalau wasiat terhadap pewaris? Dia ni nak mati dah, dia nak wasiat harta dia kepada waris. Dua hukum situ yang kita perlu tahu. Yang pertama hukum wasiat, yang kedua hukum waris. Apakah arti wasiat? Pesanan berkenaan suatu benda yang perlu dibuat dan mesti dibuat jikalau berlaku selepas daripada dia itu mati. Cumpama ayah dia kata kalau ayah mati, tu wasiat namanya. Kalau mak mati bila-bila, wasiat juga. Maka wasiatlah, apa-apa benda wasiat pun jangan wasiat benda haram dan jangan wasiat benda yang wajib. Tak jadi. Faham? Benda wajib ni macam dia kata kalau mak mati, mak nak wasiat lah. Wasiat benda mak. Wasiat mak kalau mak mati dengar molek. Dengar molek dah ni. Ingat belaka tu anak-anak kalau mak mati, mak wasiat ni. Wasiat apa mak? Ayah nak tubik. Mak wasiat kalau mak mati tanang mak. Jawabnya wasiat itu tidak dipanggil wasiat. Kerana tanam orang mati itu wajib dah orang tanam. Orang takkan nak lok gitu, busuk kohong. Jadi wasiat hendaklah benda yang harus. Maka kalau kita wasiat kepada waris, contohnya kalau aku mati, rumah aku di Rawang ni beri kepada bini aku. Faham tak? Atau kalau aku mati, rumah aku hak di Rawang ni beri kepada anak aku hak sulung. Maka anak dan isteri itu waris tak? Waris. Apa makna waris? Orang yang kalau tuang harta mati, dia dapat pesaka. Itu makna waris. Maka dia telah wasiat kepada bini atau anak dia. Tidak sah. Bapa tak sah? Nabi kata, la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Wasiat kepada yang bukan waris saja. Kalau kita mati, anak kita dapat tak pusaka kita? Dapatlah. Anak kita waris, tak boleh wasiat ke anak. Faham? Ini banyak berlaku wasiat kepada waris dulu juga kerana kejahilan kita. Orang duk ngajar bab wasiat, dia duk tengok warta berita, tali besing. Orang duk ngajar bab hukum akan halal haram, dia duk tengok drama swasta. Baru heroin nak kena rogo, bersambung minggu depan. Tak? Bodoh gitu siapa ketua. Tak ada ilmu, tak reti bahasa. Bila berlaku wasiat yang tidak sah, pakat tunang berlaku. Mak khabar sendiri, aku dengar mak khabar. Mu tak dengar belaka masa mak hidup. Tanah ni wik aku. Katanya Kak Long, anak dia puang hak sulung. Mak dia kata sungguh lah, kalau mati mak, tanah ni wik ke Kak Long mu. Orang lain tak boleh. Jawabnya wasiat tu kalau dalam segi syarak tidak sah. Tapi dah ramai hak bodoh tak mengaji, jahil tukik. Menang hukum syarak ke menang orang ramai? Menang kejahilan. Itu yang berlaku dalam masyarakat. Maka kakak long ni dia ambil lah harta tu kerana dia ingat wasiat tu sah. Makan haram dulu, kini dan selamanya. Sebab tu belajar agama menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Tak belajar agama tersembam muka dalam api neraka. Jahil punya bahasa, aku dengar mak mu kata, aku dengar kak. Wi ke kakak. Padahal Nabi kata terang-terang la wasiyata li waris. Tapi dah kita tak mengaji. Tahu tak? Tu lain kali kalau ada orang ngajar agama mari dengar lah. Tak rugi daripada bodoh jadi cerdik, daripada gelap jadi cerah, daripada jahil jadi tahu.
Daripada Tuhan marah, daripada Tuhan sayang, daripada banyak dosa jadi dapat keampunan. Betul tak? Bukan kena tekek. Bola berapa tekek ni? Bukit Jalil, tak dengar? 30. Set bola tahu lah. 30. Tak? Dan ni free mari. Mari bawa PT RM100, balik lagi RM100 juga. Tak ada kutip pun. Kan ada kutip tekek itu? Tak ada. Faham? Ingat bila kita boleh mari kuliah malam ni, malam esok belum tentu boleh mari. Betul tak? Kerana malam ni kita mati. Matilah malam ni. Malam esok ada kuliah lagi, janji dah dengan kawan. Kawan kita tanya, Cik Mak ni? Cik Mak? Tak apa. Cik Mak meninggal semalam. Balik kuliah tengok Gusti kejut mati. Nampak? Melainkan semua waris bersetuju. Katakan ayah kata kalau ayah mati, tanah ni bagi kepada anak ayah hak busu. Bila begitu semua waris berhimpun. Setuju ke tak? Semua bersetuju, baru boleh beri kepada waris. Faham? Kalau tidak setuju, tidak, kena faraid macam biasa. Itu hukum syarak, tiada lain daripada itu. Ibu berapa bahagian, anak lelaki dan anak perempuan berapa bahagian? Ibu 1/6. 1/6. Kalau duit tu 60,000, ibu 10,000. Dah 1/6 ambil 10,000 bagi kepada ibu. Ibu mayat lah, ibu si mati. Lebih berapa? Lebih 50,000. Anak perempuan dapat 1, anak laki-laki 2. Likulli zakarin mislu hazil unsayain, kata Allah dalam Quran. Setiap anak laki-laki 2 bahagian anak perempuan. Jadi kalau lebihnya RM50,000. Nah, ada berapa? Anak perempuan ada 1, anak laki-laki ada 1. RM50,000 bahagi 3. Ambil kalkulator, bagi 3. Bahagianlah. 2 bahagian dapat anak laki-laki, 1 bahagian dapat anak perempuan. Faham? Bolehkah saya kerja dengan syarikat penerbangan yang menyediakan arak, sedangkan saya hanya bekerja sebagai jurutera penyelenggaraan kapal terbang dan mengesahkan pesawat boleh terbang dengan selamat pada setiap penerbangan? Baik, dia kerja jurutera, cek ini, cek pang minyak, cek karburetor kapal terbang, cek angin tayar. Nampak? Dia tak terlibat bahagian hidang arak. Tapi ada dalam kapal terbang, kalau orang putih nak minum arak, pramugari akan hidang arak. Baik, jawabnya yang kena laknat dengan bak arak 10 golongan. Nabi bilang 10 ni. Tak ada hak bagian orang yang jurutera yang baiki kenderaan, tak ada. Jadi insya-Allah apa yang disebut oleh ulama-ulama mutaakhirin, kerja yang bagian jurutera enjin kapal terbang tak terlibat dalam bagian arak. Sebagaimana dalam satu majma' tahun 89 di Kahirah, tahun 91, yang terlibat 10 saja. Yang tukar tuang arak, yang tukar minum, yang tukar pikul arak, siapa dia tukar ambil order, atau dia tukang urus supaya import arak, 10 golongan tu saja. Ni alhamdulillah tidak terlibat. Dia bagian penyelenggaraan kapal terbang. Tukang cek wayar, cek kabel, beki spoiler kapal terbang, macam-macam. Pasal tengok pramugari kita nak pesang lah, kalau jenis kena tuang arak, tolong berhentilah. Nampak? Mal'unun, Nabi kata kena laknat. Nampak? Apa mana laknat? Malaikat doakan dia, celaka, 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 celaka kamu, celaka kamu, tak akan selamat akhirnya. Jangan libat dalam bab ni. Apakah hukum makan gaji duit zakat seperti guru kapal? Baik, duit guru-guru agama asalnya tok imam ke, tok guru ke, ustaz ke, ngajar Quran ke, daripada Baitul Mal. Asal dalam fiqh Islam daripada Baitul Mal. Kemudian sebahagian ulama-ulama fiqh mengatakan boleh juga diambil diambil daripada zakat asnaf sabilillah. Ini 2 kaul daripada mazhab 4. Daripada asnaf zakat sabilillah boleh untuk guru-guru agama. Jadi benda ni sesat masalah.
hak boleh-boleh kau. Jadi walaupun kita pegang dengan pandangan yang tidak boleh, tapi oleh kerana itu adalah ijtihad daripada mujtahid yang lain, kita kena terbuka dalam masalah ni. Kita terima juga. Boleh tak berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat? Tidak boleh. Disyaratkan dengan bahasa Arab. Nak buat guana iblis syaitan ni, saya selalu di hati kata benda hak tak patut. Seperti Allah dak gerak, minta tolonglah beri panduan. Saya sedih bila ada macam bisikan sampai ganggu solat saya, wuduk saya. Terima kasih. Dia ni selalu syaitan mari datang dalam hati, dia kata Allah tidak gagah, Allah itu tidak kuat, Allah tak mampu. Ni kerja syaitan. Jangan marah syaitan, buang masa. Minta berlindung. Kalau kita marah, dia tugas dia dah. Dia yang kita nak marah ni, orang yang kita rasa dia akan berhenti daripada kerja ni. Dan syaitan akan berhenti kalau kita marah. Semua masjid seluruh KL buat spanduk, buat banner apa semua, berarak dekat KLCC. Kami tak mau syaitan ganggu kami lagi. Adakah syaitan akan berhenti? Dah, kerja dia dah. La'uwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah bukan depan magistrat Mahkamah Kuala Lumpur, hadapan Allah Ta'ala. La tu dengan sumpah, demi kamu Tuhan yang menjadikan aku dengan kebesaranmu dan kudratmu, aku berjanji akan ganggu semua hamba-hambamu. Dia berjanji di depan Allah. Maka Allah kata kita tak payah lawang, dia tak payah marah dia. Tugas dia, kita minta berlindung. Faham? Mari dalam hati tengah sembahyang, kita kata Allahu Akbar, syaitan kata Allah penipu, Allah dah besar lah, dah kecil je. Faham? Jangan layang. Bila layang, kita jadi susah hati. Sebab tu kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Ahsanil Kalam, kalau datang gangguan, sunat kita baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum memulai sembahyang, minta berlindung dengan Allah. Faham tak? Supaya tak datang gangguan. Tapi ni bukan akidah kita. Ini khatir syaitan. Lintasan syaitan nak menyusahkan kita supaya sedih, duka cita dan sebagainya. Jangan layang. Teruskan semayang. Kita rasa happy semua. Dia kata Tuhan tu tak gagah. Kita jawab, dialah yang paling gagah. Allah itu tak ada. Kalau tak ada, kamu pun tak ada, wahai syaitan. Faham tak? Jadi lawang dia semua, akhirnya dia kalah. Dia dipanggil mujahadah, berperang dengan bisikan syaitan. Allah balas juga di akhirat nanti dengan syurga. Adakah Islam dan politik boleh disamakan dan dicampur aduk? Awal-awal lagi dah panah dah. Jawabnya, Islam adalah agama, politik bukan agama. Politik adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia ni banyak. Ada jual beli, ada nikah kahwin, ada ibadah, ada riadah, ada hiburan, ada sokang, ada ekonomi, ada pentadbiran. Maka tu semua tu adalah cabang-cabang kehidupan manusia. Maka semuanya kena ikut Islam. Bukan politik itu Islam, ekonomi bukan ekonomi itu Islam. Islam ad-din adalah agama atau peraturan yang mana sekalian daripada cabang-cabang muamalat pergerakan hidup manusia mesti kena ikut peraturan dia. Maka kalau kita berjual beli, mesti jual beli Islam. Kalau kita berekonomi, mesti ekonomi Islam. Kalau nikah kahwin, mesti nikah kahwin Islam. Kalau sokang, sokang Islami. Kalau hiburan, hiburan Islami. Kalau muzik, muzik Islami. Mana muzik yang taat perintah
hukum hakam ini boleh, ini tak boleh. Begitu juga dengan politik. Politik biarlah ikut cara Islam. Itu caranya. Sebenarnya benda tu biasa sahaja. Satu daripada keperluan hidup manusia, iaitu pentadbiran. Cuma berlakunya perkara-perkara sekarang menyebabkan kita rasa benci ataupun tak seronok dengan politik. Kenapa? Dikotorkan oleh orang-orang yang nak mencampur adukkan dengan tidak ikut batasan. Nak capur bukan capur, ikut politik, ikut style Islam. Jual beli ikut style Islam, bukan capur aduk. Nak bayar hutang tapi tuan hutang tak tahu duduk di mana. Waris juga tidak ditemui. Dia nak bayar hutang tapi tak mana tuan hutang duduk pun tak tahu. Macam mana berhutang dengan orang yang tak tahu duduk di mana? Biasanya masa tuan dia ada tak bayar ni. Bila lama dah hilang dah cerita baru nak bayar. Tak apalah, warga bagaimanapun ada jawapan daripada ulama. Kita kena berusaha mencari, gunakan segala teknologi yang ada. Internet ke Facebook ke apa, nak cari tuan hutang ni. Tiba-tiba putus asa dah kita daripada jumpa, maka haruslah kita dermakan pada surau masjid atau anak yatim dan fakir miskin. Faham? Kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah halalkan hutang kita itu di akhirat nanti. Apakah hukum kita menipu dalam pengisytiharan cukai? Tujuan nak mengelak daripada kena cukai atau mengurangkan jumlah cukai yang dikenakan. Hasil tersebut kita derma dan wakaf dan sebagainya. Dia ni tak mau bayar cukai, nak bayar derma, nak bayar wakaf. Hukumnya boleh. Asalnya ke atas orang Islam tidak dikenakan cukai. Ke atas orang bukan Islam cukai. Pasal apa? Pasal orang Islam dikenakan perkara yang dinamakan zakat. Jadi orang bukan Islam yang kaya-kaya kena bayar jizyah. Dan yang miskin tak bayar. Orang Islam yang kaya-kaya kena bayar zakat. Yang miskin apa kedana tak bayar. Adil dah Islam ni. Saya berbalah dengan kawan saya. Adakah perlu saya berbaik semula dengan dia? Dia ni suka raba saya. Kawan ni raba dia. Nampak tak? Tangan tak boleh duduk diam. Benda-benda begini, sebab itulah kita berkawan. Ada benda, bila kita kawan dengan kawan seorang, mesti ada benda yang kita suka dengan dia. Betul tak? Lepas tu kita kawan dengan dia. Tapi ingat, setiap kawan yang kita kawan ini sebab kita suka, dia mesti ada kelemahan. Betul tak? Mesti ada kelemahan. Jadi kelemahan-kelemahan tu kita jangan ambil heran. Kita ambil kawan dengan dia tu dengan kelebihan yang ada pada dia. Tidak ada orang yang sempurna. Mesti ada kekurangan. Para rasul, para nabi, Allah yang jaga. Dia maksum. Lain pada tu ada kekurangan. Sebab tu isteri sahabat mengadu pada Nabi tentang salah laku sahabat. Isteri mengadu bermakna ada kekurangan. Apatah lagi kita cak ayang. Jadi dalam bab-bab begitu, pandai-pandailah kita jaga supaya tidak jadi perbalahan. Jenis yang merajuk sangat pun tak boleh juga. Ingat, suka merajuk adalah sifat mazmumah. Islam hanya membenar sedikit merajuk, lebih haram. Orang yang merajuk menyusahkan orang ramai. Betul tak? Susah kita kalau jeli merajuk ni. Cakap salah cakap, merajuk lambat wisalam, merajuk lambat akad, lambat jawab mesej, merajuk Allah sakit kepalanya, ni seko. Faham tak? Jadi orang tak berani nak berkawan. Jangan, sifat mazmumah. Apa hukum bunuh kucing? Kerana kucing kawasan flat saya tinggal selalu buang najis di depan rumah saya. Geramnya sampai saya nak bunuh-bunuh dia. Boleh tak ustaz bagi cadangan? Baik. Kalau dia duduk kat rumah pelik, kucing ni berok. Atas ming baru busuk. Boleh tak bunuh kucing? Dengar molek. Asalnya membunuh haiwan ini tidak boleh, melainkan datang nas. Bila datang nas baru jadi boleh. Contohnya sunat membunuh haiwan yang menyengat. Kalau diking ke lipang ke, baru jadi sunat atau harus. Baik, kalau kucing ni termasuk haiwan non muhtaram.
Dalam Kitabul Hayawan, dia disebut hayawanun muhtaram, hayawan yang dimuliakan syarak. Oh, kucing jangan main. Hayawan muhtaram yang dimuliakan syarak, maknanya tak boleh kita nak bunuh sewenang-wenang. Kalau kita bela, wajib kena beri nafkah ke hayawan muhtaram. Maka kalau kucing berak boleh bunuh tak? Tak boleh. Yang boleh bunuh kucing yang merosokkan harta orang ramai, yang pergi makan habis anak-anak ayam orang, baru boleh. Dia panggil hayawan perosok. Atau kucing tu jenis kalau malang dia akan pecahkan tayar motor-motor situ. Faham tak? Tu ada hayawan perosok, baru menasabah hukuman mati. Faham tak? Nampak? Atau kucing tu membawa wabak penyakit, maka menasabah hukuman mati. Atau kucing gila ni berbahaya. Air liur dia bisa dan sebagainya. Jadi tengok kucing gila, cakap seorang apa semua, bang. Dah gila memang cakap seorang. Ni kucing berak saja nak bunuh tu. Cara dia mau ambil lah, kalau tak ada tuang, kucing tu pergi buanglah di tempat yang sekiranya dia boleh cari makan. Tu yang terbaik. Nampak? Kerana Nabi ni sayang sangat kucing. Duduk atas selendang Nabi pun, Nabi nak semayang, Nabi biar tak ambil selendang, takut kucing terjaga dari tidur. Kita baru uji sikit je, baru berak nak bunuh dah. Berak bunuh dah. Mak saya kata sambil-sambil menderma, jangan taksub sangat kepada ustaz. Sebab mak kata gitu, saya suka pergi dengar ustaz ceramah, ustaz mengajar. Apa komen tentang perkataan mak saya ini? Boleh ke mak saya kata gitu? Anak dia suka pergi kuliah, pergi masjid, balasah, surat dan sebagainya. Mak dia sudah kata jangan taksub ke ustaz. Dengar molek, perkataan taksub ini bukanlah suka pergi dengar kuliah. Perkataan taksub bukan suka dengar ustaz yang satu. Tapi taksub ini iaitulah yang salah pun dikatakan betul juga. Itu baru taksub. Faham? Anak yang suka pergi dengar kuliah, ini satu nikmat. Betul tak? Sepatutnya mak bersyukur. Bapa pergi kata gitu, boleh sebabkan anak dia hilang semangat. Sebab anak dia kat ni malang pergi kuliah, ataupun seminggu 4 kali pergi kuliah. Mak dia tak senang hati. Ada orang tua yang tak senang hati, sehingga dia kata taksub. Tak boleh. Taksub ni gini, anak dia semua yang mak dia kata tak betul belaka, ustaz dia yang betul, tu baru taksub. Faham? Tapi kalau suka pergi dengar kuliah bukan taksub. Yang pelik ni, anak dia pergi sekolah hari-hari tak kata taksub. Betul tak? Ini masalah manusia bila tidak ada cintakan agama. Anak tu tadika 2 tahun, sekolah rendah 6 tahun. Menengah 5 tahun pula. Bila anak dia nak naik sekolah menengah, nak pergi beli baju sekolah, suruh mak pergi daftar, bapa mak nak jawab, mak ni benda taksubnya ke sekolah. Dah terjenang dah sudah lah. Tak kata pula, ada lembu jual lembu, ada khubar jual khubar. Bagi anak cari ilmu dunia. Tapi anak pergi dengar ustaz ngajarnya kata taksub. Faham? Dia taksub ni barang salah kita sokong, tu taksub. Bukan suka kepada ustaz atau mana-mana ulama, tu bukan taksub. Dalam Facebook kadang-kadang ada orang tu, ada murid lah, dia suka pada seorang ustaz atau tok guru atau habib, dia pun post lah. Nak kuliah habib tu, gambar habib tu, atau kuliah syekh tu, dia post je. Ada orang jawab dalam komen, jangan taksub. Astagfirullahalazim, tu bukan taksub, bodoh. Tu dia suka pada ulama, biar ke dia lah. Faham? Yang taksub ni dia post gambar tok guru dia, dia pun tulis ni saja yang betul, guru lain tak betul. Tu baru taksub. Faham? Ini salah. Tapi masalahnya ibu bapa. Ingat bila kita duduk ranking ibu bapa, tak mesti kita betul bila dengan anak-anak. Betul atau salah bukan kira rumah.
Betul atau salah dengan agama. Dialah kompas. Kita pergi di laut, timur sini, barat sini. Anak dia kata timur sini. Anak dia pandai tengok kopah. Ayah dia kata dia sini. Pasal anak dia tak boleh hajar ayah. Dia orang makan garang dulu. Sini. Maka hak mana betul? Anak betul. Faham? Tak boleh ikut. Dia semayang juga ikut ayah. Tak sah semayang. Allah kata, walau kanu aba'ahum. Walaupun mereka itu bapak kamu sendiri yang salah, tak boleh ikut. Faham? Cuma bila kita berhadapan kes ni dengan mak sendiri, kena jaga tutur kata kita. Jangan berkasar. Pak, dalam keadaan ini, mak kita salah. Tapi jangan siapa berkasar. Saya dapat jemputan perkahwinan anak Cina, Kristian yang dibuat di gereja. Boleh saya pergi ke tak? Nak makan gereja, makan dan minum di sana? Jawabnya boleh. Yang tak bolehnya, kita pergi tu, kita buat urusan di sana. Tak boleh. Umpamanya kita nak menikah, kita pergi menikah di gereja. Dah kan kita orang Islam. Ni dah orang Kristian, dia buat nikah di gereja. Kita boleh pergi? Boleh. Ulama kata boleh. Yang tak bolehnya, kita buat benda-benda yang syirik yang dilakukan oleh mereka. Dua syarat nak masuk dalam tempat ibadat orang bukan Islam. Yang pertama, jangan buat benda-benda yang haram. Yang kedua, kita kena iktikad semua di dalam itu adalah batil belaka. Faham? Orang yang belajar aliran agama tapi akhlak tidak melambangkan aliran agama. Yang pertama, kita ni manusia. Tak sunyi daripada kekurangan. Lepas tu kita jangan mengaku kita perfect. Tetapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Dari segi pihak orang yang melihat, kena andaikan diri kita pula. Kalau aku nak, begitulah juga banyak kekurangan. Maka orang lain pun begitulah. Bagi orang yang melihat. Bagi diri yang berakhlak tidak baik, jangan tengok kau tu pula. Kita bila buat jahat, kita jawab kita tak sempurna. Bang, maka kita tak akan maju diri. Bang, jadi pihak tuang punya diri, berusahalah melihat muhasabah diri. Tidak sesuainya akhlak kita dengan pengajian kita. Lalu kita pengajian Islam, pengajian tahfiz, pengajian fiqh dan sebagainya, bukan wajib pakai jubah, bukan wajib pakai piyah, tapi janganlah siapa dengan luar pendek, dengan pakai rata tekor, macam mengaji fizik dah pula. Dan satu lagi, jangan kita faham hak pengajian Islam saja kena berakhlak sesuai dengan pengajian lain happy go lucky, jangan. Pengajian lain pun kena berakhlak Islam juga. Kerana Nabi menunjukkan contoh, bukan untuk pendarjah madrasah saja. Semua tahap, semua terbaik-baiknya kena ikut akhlak mulia. Sama ada mung Perdana Menteri, atau mung Presiden kelab bola, ataupun mung seorang artis, biarlah akhlak itu akhlak Islam. Bukan nanti pengajian Islam saja. Hak pengajian lain, beres lalu boleh nak buat apa saja. Bila hak pengajian Islam masuk karaoke, orang pakak tengok belaka. Hak pengajian bahasa Inggeris karaoke, tak ada masalah. Ini satu kesilapan juga. Tak?